Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penguasa, pencipta, pemilik, pentadbir, pengatur segala-galanya di alam semesta. Dialah Allah, Tuhan kita semua dan Tuhan sekalian alam. Tiada yang berkuasa dan berhak disembah melainkan Dia, dan kita semua harus tunduk dan akan kembali kepadanya. Selawat dan salam atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni sekali lagi kita merafakkan syukur kepada Allah kerana Allah telah memilih kita berada dalam majlis ilmu. Dalam sekian banyak orang, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala pilih kita duduk dalam surau, duduk dalam masjid, duduk dalam majlis ilmu, mendengar. Dua benda kita dapat. Pertama, kita tunggu salat isyak tu pun dah kira ar-ribat, duduk tetap di tempat ibadat sampailah ke ibadat seterusnya, itu disebut sebagai ribat. Ribat ni maknanya orang yang berjuang fi sabilillah. Kemudian kita duduk pula dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, kebaikan, pahala dan ganjaran kepada kita. Dan yang lebih utama ialah hasil daripada ilmu itu dapat kita gunakan sebagai petunjuk jalan bagi kita dalam menjalani kehidupan sebagai seorang yang beragama. Kerana agama ni dibina di atas ilmu, dan ilmu agama terbina di atas wahyu. Dia bukan sekadar emosi, rasa, agak-agak tak. Nak beragama ni, kita mesti bina agama kita di atas ilmu yang berdasarkan atau berasaskan wahyu. Itu cara beragama. Hanya saja kita tak rasa benda tu kerana Allah dah bagi hidayah kepada kita dengan cara yang sangat mudah, dan kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat tersebut, iaitu celak-celak mata kita ni mak ayah kita Islam, lalu kita diajar dan dididik daripada kecil sebagai seorang Muslim. Fitrah kita yang mana kita dilahirkan dengannya tidak berubah, malah dia subur. Kemudian kita tetap kekal di atas seorang Muslim. Hanya kerana nikmat tersebut, alhamdulillah kita syukur. Tapi kadang-kadang sebahagian daripada orang, dia tidak membina kehidupan beragama di atas jalan ilmu berdasarkan wahyu. Kerana dia dapat nikmat tu mudah. Sedang orang lain, orang non-Muslim yang masuk Islam, convert ke revert ke kita panggil, dia nak boleh mengucap syahadah la ilaha illallah, dia kaji, dia belajar, dia banding, dia macam-macam dia usaha, sehingga akhirnya lepas dia puas hati Islamlah agama yang benar, lalu dia pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bina akidah dia di atas ilmu. Kita sebagai orang Islam yang Allah anugerahkan kepada kita nikmat hidayah ni daripada kecil, sepatutnya dan sewajibnya dapatan kita terhadap ilmu wahyu ni lebih daripada mereka. Sepatutnya lah.
Sepatutnya daripada kecil dah kita dah mengaji Quran dah. Umur 7 tahun, 8 tahun tu mau hatta dah mengaji Quran. Kita pun dah khatam dah Quran. Belum daripada umur 12 tahun. Duduk pula daripada masjid. Alhamdulillah. Patutnya dapatan itu menambahkan lagi keyakinan kita dan kefahaman kita terhadap agama. Dan alhamdulillah, cuma sebahagian orang sebagaimana saya sebut tadi, mereka panggil take for granted. Orang putih kata, dia rasa dia dah dapat Islam, okey, aku orang Islam, alhamdulillah, dah solat 5 waktu, alhamdulillah, ginilah cara hidup aku sampailah aku mati. Lalu dia tak upgrade kehidupan dia beragama, seakan-akan ilmu agama yang ada pada dia sama saja sejak daripada kecil sampailah dia dewasa, sampailah dia tua, tak upgrade dan tak update pun ilmu agama dia. Sedang agama, sekali lagi saya sebut, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia dibina di atas ilmu berasaskan wahyu. Dan dia bukan dibina di atas sekadar kita ikut orang tu, orang ni, kita panggil kita hanya taklid secara sembrono. Tak. Mungkin pada mula awal kita kecil-kecil dulu kita taklid orang tu, kita ikut orang ni, kita tengok ustaz tu, kita tengok ustaz ni. Tapi perkembangan ilmu makin lama kita belajar tafsir Quran, kita belajar syarahan hadis, kita belajar pandangan ulama, kita belajar pula pandangan ulama yang kedua. Kemudian kita dah boleh cari sumber ambilan agama, bertambahnya ilmu agama kita. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi kepada dia kebaikan, Allah akan jadikan dia faham tentang agama dia. Dan inilah cita-cita kita. Kita nak kita beragama dalam bentuk kefahaman agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kadang-kadang ada sebahagian manusia cenderung kepada agama, menggabungkan diri dalam kumpulan yang mereka sangka beragama, tapi hakikatnya kumpulan tersebut terpesong daripada landasan wahyu. Niat baik. Sebab tu kita kata niat baik tidak menghalalkan cara. Dan niat baik semata-mata tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari azab api neraka. Mesti dia terpandu kepada jalan hidayah dan dia tunduk serta patuh dan berserah diri kepada Allah, Tuhan sekalian alam, pemilik alam semesta. Mesti. Bukan sekadar tujuan dia baik, tak. Batu dalam 2 minggu lepas sampailah sekarang ni masih lagi kita digemparkan. Bahkan dalam khutbah-khutbah mula dibaca dan diwar-warkan bagaimana satu kumpulan yang imejnya Islamik, tetapi dalamnya terkandung amalan-amalan, praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Kenapa boleh jadi macam tu? Kerana mereka tidak membina ilmu berasaskan wahyu, dan mereka ta'assub kepada pemimpin mereka, sehingga apa saja yang pemimpin mereka kata dia dengar, dia percaya, bahkan dia meyakini pemimpin mereka boleh berinteraksi secara gaib, boleh tanya Rasulullah secara gaib, dan boleh memberikan maklumat kepada dia atau pemimpin-pemimpin dia secara gaib, dan pengikut-pengikut ni percaya bahawa pemimpin itu masih menjaga mereka walaupun dia dah mati, tapi dia kata pemimpin itu gaib dan bersatu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah. Sebab tu kita sebagai orang Islam, sekali lagi saya tegaskan, saya tekankan muslimin dan muslimat,
kepentingan berpegang kepada wahyu dan membina agama di atas ilmu yang berasaskan wahyu. Wahyu ni apa? Yang Allah bagi tahu dalam Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita dalam hadis. Ini penting supaya agama kita tu jelas dan agama kita tu kekal seperti mana yang asal. Jadi sebab tu dalam beragama memang kita semua nak beramal. Semangat ni nak buat amal. Tapi kita kena tahu bagaimana tata cara beramal yang benar. Kita nak percaya ni, percaya orang tu percaya, tapi kita kena tahu bagaimana kepercayaan yang benar. Fitnah akhir zaman ni makin lama makin teruk. Cabaran di akhir zaman ni makin lama makin memeningkan. Sehingga orang yang nampak kita tengok tu Masya Allah, jujur, amanah. Saya jumpa dengan pihak berkuasa duk sembang-sembang dalam isu berkaitan ini. Dia kata dalam sudut perniagaan Ustaz, kita tak jumpa salah laku dari sudut pecah amanah pokok dia dan sama-sama dia tak. Kalau dia pegang duit amount sekian-sekian, dia akan pegang jujur. Pasal sampai waktu dia akan surah balik kepada organisasi, jujur. Tapi masalah dia bukan masalah pada amanah tersebut. Masalah ialah pada i'tiqad, keyakinan, dan bagaimana mereka mengagungkan pemimpin sampai satu tahap, hampir-hampir ataupun sampai satu tahap mereka menjadikan dia seperti Tuhan bagi mereka. Betul ni tuan-tuan, sampai tahap tu. Jadi sebab tu sebelum saya cerita detail bab isu-isu berkaitan dengan kumpulan JASB yang kita tengah viral, kita nak kembali kepada kitab kita sebab ada hubung kait dengan apa yang sedang berlaku. Kitab kita, sekali lagi saya tegaskan dan saya ulang balik tuan-tuan, kita baca kitab tentang cara beragama mengikut golongan salaf. Cara beragama ataupun kita panggil prinsip manhaj salaf. Salaf ni siapa? Sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Iaitulah orang yang terdahulu dari kita yang menjadi generasi terbaik umat Islam. Sahabat Nabi yang the best. Sampai generasi kedua tabi'in, mereka tak jumpa Nabi. Sahabat, siapa dia sahabat? Sahabat Nabi ni orang yang jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam Islam. 3 tu dia punya kriteria. Sahabat Nabi ni siapa? Sahabat Nabi kita sebut radhiyallahu anhum ajma'in. 3 kriteria. Siapa dia sahabat Nabi? Orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, kemudian mati dalam Islam. Bertemu dengan Nabi itu makna bertemu waktu hidup Nabi itulah. Kalau dalam mimpi orang tak panggil sahabat. Kalau dia bertemu dengan Nabi tapi tak beriman dengan Nabi, kita tak panggil juga sahabat. Abu Jahal jumpa Nabi tapi tak beriman, jadi kita tak panggil sahabat. Yang jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, tiba-tiba dia murtad, mati dalam kekufuran, pun kita tak panggil sahabat. Mesti dia mati dalam Islam. 3 ni kita panggil sahabat Nabi. Bertemu dengan Nabi, masuk Islam, mati dalam keadaan Muslim. Tabi'in pula siapa? Orang yang tak jumpa Nabi tapi jumpa dengan orang yang jumpa Nabi. Lapis kedua, dia tak jumpa Nabi tapi dia jumpa sahabat Nabi, beriman dengan Nabi, masuk atau mati dalam Islam. Maka mereka ni kita panggil tabi'in. Yang ketiga ni siapa?
orang yang tak jumpa sahabat, tak jumpa Nabi, tak jumpa sahabat, tapi dia jumpa dengan tabi'in. Yang mana tabi'in ni dia jumpa sahabat Nabi. Orang ni beriman kepada Nabi, mati dalam Islam. Maka 3 generasi ni, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, adalah generasi terbaik umat Islam. Tak usah kata, siapa kata, oh dia ni wali ni hebat ni, dia ni tinggi makam dia, tak akan dapat mengalahkan makam generasi awal. Wali mari setara mana wali pun, kalau kita kata Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq lebih mulia. Wali setara mana wali pun, kalau kata siapa dia? Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali, sahabat-sahabat Nabi, hatta sahabat Nabi yang tak terkenal sekalipun, sahabat Nabi lebih mulia. Mari orang ni hebat, dia ilmu banyak, begini. Tak, nak banding dengan tabi'in, tabi'in lebih mulia. Nak banding dengan tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in lebih mulia. Kerana mereka generasi awal ni dipersaksikan kelebihan mereka oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kata khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi yang iktiraf, Nabi kata sebaik-baik generasi umat aku ni ialah orang yang hidup zaman aku, iaitulah sahabat, kemudian yang selepas mereka, kemudian yang selepas mereka. Nabi bagi tahu. Dan kita dah baca bagaimana sahabat-sahabat Nabi ni Allah puji dalam Quran. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Allah puji orang yang bersama dengan Nabi. Allah puji al-muhajirin dan ansar. Allah puji mereka. Maknanya mereka ni kedudukan mereka tinggi. Tuan-tuan tak usah cerita wali tak wali. Nak banding sahabat Nabi lagi tinggi kemuliaan mereka. Ini kita kena letak i'tiqad, keyakinan, bahkan menjadi sebahagian daripada keimanan kita, mencintai sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mencintai sahabat Nabi. Dan kita wajib membenci orang yang membenci sahabat Nabi. Kerana sahabat Nabi adalah generasi terbaik umat ini. Pegang betul-betul yang tu. Jadi kita sedang belajar dalam buku kita ni cara bagaimana sahabat beragama sehingga mereka jadi umat terbaik. Sehingga kita tanya satu soalan. Kalau kita ni bukan sahabat, kita ni bukan tabi'in, kita bukan tabi'ut tabi'in, boleh ke tidak kita nak mendapat kemuliaan yang kalaupun tak sama dengan mereka, boleh sipi-sipi ataupun boleh ikut jejak langkah mereka? Jawapan dia, boleh. Sebab apa ustaz kata boleh? Sebab dalam Quran, setelah Allah puji muhajirin dan ansar, Allah puji orang-orang yang mengikut jejak langkah mereka. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dalam surah At-Taubah tu Allah Ta'ala kata, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni sahabat Nabi ni, Allah redha, mereka ikut dengan kebaikan, dengan cara baik. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Berarti kita ni kalau kita boleh ikut jejak langkah sahabat Nabi, kita akan dapat kebaikan walaupun kita bukan title sahabat, tapi Allah masukkan kita dalam pujian tersebut.
Dalam ayat Quran tu Allah puji orang yang mengikut jejak langkah sahabat. Sebab tu kita hari ni duk baca sangat buku ni, kita nak tahu cara beragama sahabat Nabi bagaimana, sehingga mereka ni dipuji oleh Allah. Dan kalau kita ikut jejak langkah mereka, insya-Allah kita atau mudah-mudahan Allah masukkan kita bersama dengan kumpulan mereka di akhirat nanti, bahkan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke syurga. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setelah dikumpulkan Quran, hadis, sejarah, kisah, cerita mereka ni, maka ulama telah menggariskan manhaj, cara, prinsip-prinsip hidup mereka. Kita dah baca dua prinsip utama. Prinsip yang pertama, para sahabat ni apa saja hidup mereka, Quran dan perkataan Nabi adalah panduan mereka. Apa saja mereka buat dalam hidup, Quran kata begini mereka buat, hadis kata begini mereka buat, dan mereka sangat mencintai Quran dan sunnah, sehingga dia buat dalam hidup dia beragama ni, dia tidak memandai-mandai. Sebaliknya dia hanya ikut betul-betul hak Nabi kata. Kalau tiba-tiba ada orang berhujah, dia kata, ya kau ustaz macam tu, bukankah Bilal tu waktu dia solat wuduk tu Nabi tak ajar pun ke dia? Tiba-tiba Nabi dengar dia dalam bunyi tapak selipar dia dalam syurga. Lepas tu Nabi tanya dia amalan apa, dia kata dia melazimkan selepas wuduk solat 2 rakaat. Kita katakan tidak, bukan Bilal reka. Memang dah ada hadis yang berkaitan dengan sifat solat selepas wuduk dalam hadis lain. Cuma Bilal istiqamah pada amalan tersebut. Kalau orang tanya tu azan tu, sahabat dia mimpi, Nabi tak ajar pun, dia mimpi, lepas tu dia pergi kata Nabi, aku dengar dalam mimpi orang ajar kepada aku azan begini. Tu dia buat tu. Kita katakan itu sebahagian daripada wahyu yang masih lagi turun zaman Nabi masih hidup. Kemudian dia diiyakan oleh Nabi, jadilah dia sunnah takririyah, sunnah yang Nabi iyakan. Setelah daripada Nabi wafat, zaman dulu tak apalah dia tokok tampuk gitu buat begini pun, zaman tu zaman penurunan wahyu. Kalau betul Nabi kata betul, kalau salah Nabi kata salah, tak apalah. Setelah Nabi wafat, lepas Nabi dah tak ada, maka sahabat-sahabat sudah tidak melakukan apa jua bentuk tokok tambah, kerana sahabat-sahabat tak tahu dah nak minta confirm dengan siapa. Tak ada dah orang yang boleh confirm, sebab wahyu telah terputus. Jadi sahabat berpada dengan apa yang Nabi ajar. Setelah Nabi wafat cukup dah. Dan Allah pun dah kata, hari ni aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku cukupkan bagi kamu nikmatku, dan aku redha Islam sebagai agama. Bila turun ayat tu, maka seal seolah-olah Allah dah cap mohon, tutup Islam ini telah pun sempurna. Jadi sahabat Nabi lepas daripada tu, kehidupan sahabat ni senantiasa Quran kata apa, Nabi buat macam mana. Dia ke kempen tabi'in, aku tengok dulu Nabi buat macam ni, jom kita buat macam ni. Itu sahabat Nabi. Bahkan bila kalau dia mengajar, tiba-tiba orang kata, tapi Abu Bakar kata macam ni, Umar kata macam ni. Ada sahabat kata apa, Ibnu Abbas kalau tak silap, aku kata Nabi kajar, mu kata Abu Bakar dan Umar, tak boleh nak banding dua ni. Jadi berarti mereka sangat berpegang kepada Quran dan Sunnah. Bersatu. Nombor dua, setelah dikaji, ditengok, ditilik manhaj para sahabat ni, mereka sangat-sangat menjaga tauhid. Jaga tauhid ni mana? Jaga hak Allah. Hak Allah yang paling utama ni apa tuan-tuan? Tauhid. Tauhid ni apa? Mengesakan Allah sebagai Tuhan. Mengesakan Allah sebagai Tuhan ni maknanya menyerahkan dan mempersembahkan
segala bentuk dan hak-hak ketuhanan ni hanya kepada Allah. Hak Tuhan ni, hak nama Tuhan ni tuan-tuan, apa hak Tuhan? Kita flashback balik. Hak Tuhan nombor satu kuasa. Kuasa mencipta, kuasa mentadbir, kuasa mentakdir, kuasa menghidupkan, kuasa mematikan, kuasa memberi manfaat, kuasa memberi mudarat. Ni hak Allah. Nombor satu, hak kekuasaan Tuhan. Jadi mengesakan Allah maknanya kuasa ketuhanan ni hanya kita kata milik Allah. Tak ada selain dari Allah yang memiliki kekuasaan ini. Berarti kalau tiba-tiba ada orang kata wali-wali ni menjaga alam semesta, kita kata tak boleh kata macam tu, sebab itu hak Allah. Kalau tiba-tiba orang kata wali-wali ni boleh memberi manfaat dan memberi mudarat, kita kata tak boleh, sebab kuasa memberi manfaat dan mudarat itu hak Allah. Jadi mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, pertama hak dia pada kekuasaan dia. Nombor dua, hak Allah ialah hak untuk disembah. Jadi segala bentuk penyembahan kita, doa ke, rokok ke, sujud ke, tawakal ke, mesti dipersembahkan hanya kepada Allah. Ini dipanggil mengesakan Allah dalam bentuk perhambaan ataupun ibadah. Ini hak Tuhan. Nombor satu, hak kekuasaan dia. Nombor dua, hak disembah, itu hak perhambaan kepadanya. Nombor tiga, sebab tu bila kita kata nombor dua ni, kita tak lagi minta dengan pokok. Jadi pokok besar, minta dengan pokok, tak boleh. Pasal hak doa tu hanya kepada Allah. Pergi ke kubur orang mati, minta dengan orang mati. Hei orang mati, hei Abuya, Abuya, cerita Abuya tu, dia minta dengan Abuya. Hei Abuya, tolong kami. Abuya, kayakan kami. Abuya, selamatkan kami. Abuya. Hak minta ni, doa ni ibadah. Ibadah ni milik Allah. Jadi tauhid mengesakan Allah dalam hak Allah yang kedua ialah jangan persembahkan ibadah kita melainkan hanya kepada Allah. Mana hujah kita? Ayat Quran yang Allah Ta'ala kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dia ayat Quran jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nombor tiga, hak Allah ialah sifat-sifat Tuhan, bersamanya juga nama-nama Tuhan. Nama dan sifat Tuhan ni hanya Allah yang boleh bagi tahu. Jadi apa saja nama yang Allah bagi tahu kita, kita beriman ini milik Allah, kita tak bagi kepada selain Allah. Itu hak dia untuk dinamakan dengan nama-nama yang indah yang dia sendiri menamakan dirinya dengannya. Dan kita mengisbatkan bagi Allah sifat-sifat yang Allah menyatakan sifat itu tentang dirinya. Sebagai contoh, antara sifat Allah ialah mengetahui yang gaib dan yang tersembunyi. Alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui benda gaib. Mengetahui benda gaib ni adalah sifat bagi Allah. Dan tidak ada makhluk yang tahu benda gaib melainkan Allah. Allah Ta'ala kata dalam Quran, Qul, katakanlah wahai Muhammad, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ketahuilah tidak ada sesiapa pun di langit dan di bumi yang tahu benda gaib melainkan Allah. Jadi kalau Allah kata macam tu, kita tak boleh bagi tahu. Sifat mengetahui benda gaib ni kita tak boleh letak kepada selain Allah. Pasal itu hak Allah. Tiba-tiba mari seorang kata, Tok Wali dia tahu benda gaib.
Tok Syekh dia ni tahu pengikut ni nak mati bila. Ish, dahsyat. Ada setengah dia kata Tok Syekh dia tu malaikat maut nak cabut nyawa pengikut, kena minta izin dulu dengan Tok Syekh dia. Oh, wah, hebat. Kita tak kata hebat, kita kata itu mengarut dan menyimpang, menyeleweng, sesat daripada ajaran Islam yang sebenar. Benda ni yang kita kena hati-hati ni tuan-tuan. Sahabat Nabi dalam urusan tauhid sangat-sangat penting bagi mereka. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tuan-tuan, dia sangat menjaga tauhid. Waktu dia kucup Hajar Aswad, perkataan Sayyidina Umar yang masyhur, waktu Sayyidina Umar kucup Hajar Aswad, dia duk tengok orang duk berepong ramai ni, dia pun kucup Hajar Aswad. Tapi dia menyatakan urusan tauhid ni, dia kata apa? Wallahi, wahai batu, demi Allah wahai batu, sesungguhnya aku tahu engkau ni batu. Umar radhiyallahu anhu dia bagi tahu kepada Hajar Aswad, aku tahu engkau ni batu. Tidak ada kuasa memberi manfaat dan memberi mudarat. Kalaulah sekiranya aku tidak melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucup kamu wahai Hajar Aswad, aku pun tak akan kucup kamu. Ini tauhid. Dia tidak meletakkan kuasa manfaat dan mudarat tu kepada Hajar Aswad. Sebaliknya kuasa milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia kucup kerana Nabi kucup. Kalau Nabi tak kucup, dia tak akan kucup. Ini bagaimana mereka mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang ketiga. Kalau ada masa kita sebut. Berapa minit lagi nak azan? 1 minit lagi. Prinsip yang ketiga ialah membantras kesyirikan. Itulah lawan kepada tauhid ni. Bila seseorang manusia menyerahkan hak yang menjadi milik khas Allah ni kepada selain Allah, maka dia jadi syirik. Cara sahabat-sahabat dalam beragama, mereka bukan sekadar mentauhidkan Allah, tapi nombor 3, mereka juga membantras kesyirikan. Bantras habis-habisan. Benda syirik ni mereka nampak, mereka bantras kerana mereka menjaga tauhid. Masuk dah isyak. Azan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. حي على الصلاة
حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وبعث مقاما محمود. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam masa yang singkat ni kita jelaskan kepada muslimin dan muslimat bahawa antara prinsip cara beragama sahabat, selain daripada mereka jaga bab tauhid, mereka berteras bab syirik. Sebab apa? Sebab syirik ni dia lawan kepada tauhid. Kalau kita jaga tauhid, tak jaga syirik, tak guna. Sebab syirik ni dia meruntuhkan tauhid. Syirik ni tuan-tuan, dia meruntuhkan agama, meruntuhkan tauhid tu sendiri. Kalau orang tanya pula, Ustaz, syirik tu apa dia, Ustaz? Syirik tu, syirik ni bahasa mudah, kita akan hurai pada nanti jumpa sekali lagi lah detail panjang bab syirik. Ada syirik besar je, syirik kecil, mudaratnya syirik ni gapo dan sebagainya. Syirik ni bahasa mudahnya, dia bahasa mudahnya syarikat. Syarikat ni apa? Rakan kongsi, kongsi. Syirik ni, syarikat ni makna kongsi. Allah ni dia Tuhan, dan dia satu-satunya Tuhan, dan dia tidak berhajat kepada rakan kongsi. Bila ada seseorang manusia menjadikan bagi Allah sekutu, maka dia telah menjadikan bagi Allah rakan kongsi. Nama dia syirik. Perbuatan tu syirik. Allah Ta'ala kata dalam Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ni tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan dia. Allah Ta'ala kata dalam hadis Qudsi, Ana aghna syuraka'i ani syirk. Aku Tuhan yang paling tidak berhajat kepada sekutu. Pasal Allah ni esa, tunggal. Kalau tiba-tiba ada seorang manusia menjadikan bagi Allah ni ada sekutu, Allah Ta'ala kata, aku tinggalkan hamba tu dan apa yang dia syirikkan. Jadi syirik ni ialah menjadikan bagi Allah ni sekutu. Dan ni dosa paling besar. Macam mana orang boleh menjadikan bagi Allah ni adanya sekutu? Kita kena tengok balik hak Allah yang tiga tadi. Kekuasaan, hak untuk disembah, dan hak pada nama dan sifat dia. Kalau tiba-tiba bab kuasa, ada orang menyatakan ada entiti lain yang memiliki kuasa yang menjadi milik Allah, maka dia telah melakukan syirik kepada Allah. Macam saya kata tadi, Allah ni pemilik alam semesta, penjaga langit dan bumi. Tiba-tiba dia kata, yang jaga langit bumi ni ada Tok Wali jaga. Maka dia telah melakukan kesyirikan dalam bentuk kekuasaan. Namrud bila lawan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kata, qala rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku boleh menghidupkan dan mematikan. Namrud kata apa? Qala ana uhyi wa umit. Aku pun boleh menghidupkan
dan aku boleh mematikan. Ini nama dia syirik, kerana meletakkan dirinya setanding bagi Allah. Maknanya dia telah melakukan kesyirikan. Syirik dalam bentuk kuasa. Syirik yang kedua boleh jadi dalam bentuk ibadat. Bentuk ibadat. Sepatutnya kita ni, ibadat kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami sembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Tiba-tiba dalam bab sembah, dia pergi sembah juga selain Allah. Dia pergi doa ke pokok besar, dia pergi doa di batu-batu. Bukan berdoa kepada tu sebagai tempat dak, doa minta dengan batu, minta dengan pokok. Wahai pokok keramat, tolonglah aku. Wahai batu, batu belah, batu bertangkuk, contohlah, minta dengan batu belah, batu bertangkuk. Apa hukum dia? Syirik. Kita dengar cerita batu belah, batu bertangkuk, minta hajat lah, minta berapa. Syirik. Pasal apa? Minta doa ni ibadat. Minta dengan kubur. Syirik. Pasal apa? Doa tu adalah hak Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan tiba-tiba seorang hamba pergi minta doa kepada selain Allah. Itu maknanya dia telah mempersembahkan perhambaan dia kepada selain Allah, dan hukumnya syirik. Yang ketiga, dia boleh jadi syirik seandainya dia meletakkan sifat-sifat yang ada pada Allah kepada makhluk-makhluk Allah. Macam saya sebut contoh tadi. Dia kata orang ni tahu ilmu gaib, tahu bila nak mati, tahu bila berlaku kiamat, tahu esok nak jadi apa. Semua ni milik Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala sebut wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu. Di sisi Allah ada kunci ilmu ghaib yang tidak diketahui melainkan Allah. Antaranya Allah Ta'ala sebut wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tak tahu esok apa nak berlaku, dan seseorang juga tak tahu bila mana, bumi mana dia nak mati. Kalau tiba-tiba ada seorang kata fulan bin fulan tahu bila dia nak mati, fulan bin fulan tahu esok nak berlaku apa, dia boleh predik dan sebagainya, dan mereka yakin benar ni, dia telah jatuh ke dalam hukum syirik. Sebab tu Tok Bomo ahli nujum kita tak pergi. Siapa yang percaya kepada ahli nujum, bahawa ahli nujum tahu ilmu esok benda nak berlaku apa, dia telah mensyirikkan ahli nujum tu dengan Allah. Sebab hak ilmu ghaib ni hak Allah. Jadi ini beberapa bentuk. Sebab tu muslimin dan muslimat, saya nak akhiri dengan sedikit komen tentang kumpulan yang kita duk tengah viral. Ada orang sokong, ada orang tak sokong, ada masyarakat ni berada dalam kehairanan. Saya katakan kalau tengok dari sudut ekonomi nampak macam baik, tapi itu pun ada isu-isu berkaitan dengan ekonomi di mana dia eksploitasi budak-budak, dia tak bayar gaji dan sebagainya. Itu tolak tepi. Namun paling utama benda yang berlaku dalam GISB ni ialah adanya elemen-elemen al-arqam yang masih lagi hidup dan diamalkan oleh pengikut-pengikut mereka. Dan isu dia apa? Isu dia, kenapa salah kok? Salah kerana mereka ni dah puja Abuya ni sampai tahap seolah-olah Tuhan. Budak-budak tulis kerja rumah, dia kata Abuya tu pemilik zaman, Abuya ni seolah-olah Tuhan kedua bagi saya. Doa minta dengan Abuya, Abuya ampunkan kami, Abuya kayakan kami. Ni apa benda ni bukan soal bisnes dah ni bahaya dia, bahaya dari sudut agama, syirik. Abuya tahu benda gaib, bahkan mereka kata Abuya tak mati. Abuya bergabung dengan
Rasulullah, dia keluar istilah RSA, Rasulullah Sayyidi Abuya. Lalu dia minta tolong dengan ni. Ini dah letakkan sesuatu setanding dengan Allah. Kalau tuan-tuan kita tengok dari sudut perniagaan, kita pun sokong bab nego. Kalau betul dia menega jujur, kita pun sokong. Tapi masalah dia bukan pada perniagaan semata-mata. Di sebalik perniagaan tersebut ada elemen-elemen ta'assub kepada pemimpin sampai ke tahap menuhankan pemimpin. Dan ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikut zaman sahabat dulu, perkara ni mereka bantras. Sebab tu kita sebagai orang Islam, kita lebih sayang kepada Allah daripada sayang kepada manusia. Dan kita benci kepada kesyirikan, walaupun orang yang berbuat itu kita nampak atau dia baik dengan kita, kita tetap membenci kerana kesyirikan adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah yang dapat kita sebut pada malam ini. Bab syirik ni panjang lagi. Kita akan sebut dalam huraian ni tentang bahaya-bahaya syirik dan apa sebab syirik ni boleh berlaku. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.